pada masa itulah dipanggil Abu Sufyan yang kebetulan berdagang pada masa tu. Dia panggil pula Abu Sufyan, tanya tentang Nabi Muhammad, orang ni macam mana dia ada, dialog yang panjang. Apapun Ibnu Nasr masuk Islam. Jadi ramai dah orang-orang di Ilya pada masa tu tak senang hati sepanjang Dihyah berada di situ. Ibnu Nasr tu asyik bersama dengan Dihyah. Apa yang dia nimai ni tiba-tiba berubah Ibnu Nasr? Perubahan itu jelas ketara bila hari Ahad dia tak keluar untuk bagi khutbah kepada penganut-penganut agama Nasrani. Awal hari Ahad ni tak keluar ni, jadi orang lagi berasa tak seronok. Tiba-tiba beberapa kali Ahad tak keluar, dan alasan yang diterima oleh rakyat pada masa tu, Ibnu Nasr sakit. Dan akhirnya last kali dia keluar juga dalam keadaan berpakaian berjubah putih, bukan memakai pakaian kebesaran uskup Nasrani, dan menyatakan keislaman dia. Akhir sekali dia dibantai, dikeronyok ramai-ramai sampai dia terbunuh. Tapi alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan Islam. Tu sedikit berkenaan dengan Ibnu Nasr uskup Ilya. Tapi Raja Rom jaga benda-benda tu. Sebab tu antara special Rom ni, antara Rom dengan Parsi, seolah-olah Rasulullah lebih memihak kepada Rom. Dan ada hadis-hadis Rasulullah yang akan bersama dengan tentera-tentera Islam akhir zaman pun ialah daripada Rom. Cuma yang dipersiskan Rom tu siapa? Ada setengah Rom tu Eropah, Rom tu UN, ada setengah Rom tu duk terjemahkan kepada belah timur sebab merujuk kepada kekuasaan Romawi Timur, Konstantinopel. Ada kata Rusia, ada kata belah-belah Syria. Tapi biarlah tu khilaf, wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Cuma bagi orang yang nak tahu lebih, teruskan kajian anda tentang hal tersebut. Kisra Parsi, Abrawais. Kisra Abrawais ni bila dia terima surat Nabi, apa yang dia buat ni berbeza. Dia koyak kan, dia koyak surat Nabi, mencari-carikan surat Nabi. Bila Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni dia balik beritahu dekat Rasulullah, Rasulullah terus mendoakan kepada dia, Allahumma mazzik mulkahu. Sebagaimana dia mencorak dan merabik-rabikkan surat kiriman Nabi, moga-moga Allah juga mencari-cari dan merobak-rabikkan pemerintahan ataupun kerajaan dia. Sebab tak puas hati, dia kirim dua orang utusan. Dia kirim dua orang utusan balik sekali dengan Abdullah kan? Balik sekali dengan Abdullah. Jadi bila Abdullah cerita tu, Nabi Allahumma mazzik qalbahu, kemudian dia kata, kalau kamu tak percaya, tak ada sempat kamu balik ni, kamu akan menerima berita kematian raja kamu. Dua utusan hak mari tadi, dia kata kalau kamu tak percaya aku ni Nabi, aku ni Rasul, sebelum kamu balik semula ke Parsi, raja kamu dah kena bunuh. Sampai saja baru kita tahu, memang raja kita kena bunuh dah, siapa bunuh anak dia sendiri. Jadi barulah dua orang ni percaya apa yang mereka terima di depan Rasulullah, bahawa Rasulullah ni benar-benar Nabi. Raja Habsyah An-Najasyi yang ni terkenal dah, sebab sebelum ni pun Rasulullah pernah minta perlindungan dengan An-Najasyi. Hijrah ke Habsyah kali pertama, hijrah ke Habsyah kali kedua. Dan sedah diterangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah melalui lisan abang kepada Sayyidina Ali. Siapa yang bagi penerangan tentang Rasulullah dan Nabi Allah Isa pada An-Najasyi? Ja'far bin Abi Talib. Sehingga utusan kafir musyrikin Mekah yang diketuai oleh Amru bin Al-As masa tu nak minta bawa balik mereka, tidak dibenarkan oleh An-Najasyi. Tidak dibenarkan oleh. Sebenarnya Rasulullah utus dua surat pada An-Najasyi. Asalnya dia dengan suami dia, laki bini ni berhijrah, dua-dua Islam. Tapi bila sampai di sana suatu perkara yang kita kata agak mengejutkan, suami dia tertarik dengan agama Nasrani. Jadi suami dia masuk Kristian, masuk Nasrani, jadi dia janda. Bila janda ni lah, untuk mengukuhkan perhubungan dengan Abu Sufyan yang sememangnya selalu memusuhi Islam, maka Rasulullah hantar surat lagi melalui An-Najasyi untuk meminang Ramlah binti Abu Sufyan bagi pihak dia. Antara jasa besar dalam sejarah yang mungkin kita juga terlepas pandang tiga. Melalui surat ni, Najasyi sendiri yang pi melamar Ramlah tadi untuk Rasulullah. Dan dia jugalah yang menyediakan mas kawin. Mas kawin, dia yang bagi mas kawin untuk perkahwinan ni, dia sendiri yang apa?
Ada riwayat yang menyebut dia sendiri yang tolong akadkan terus pernikahan Rasul. Jadi siapa pi? Ramlah pi itu dalam keadaan sudah berkahwin seolah-olah. Itulah sahabat yang menguruskan Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri. Jadi isteri Rasulullah yang ni digelar nama apa? Kalau sebut Ramlah memang jarang orang kenal. Yang ni dikenali sebagai Ummu Habibah. Cari isteri Rasulullah Ummu Habibah, itulah dia. Ramlah binti Abu Sufyan, isteri yang kedua terakhir. Seingat saya, kedua terakhir. Dua yang terakhir, dialah Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Dan yang terakhir ialah Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris. Okey. Habis isu An-Najasyi. Dan An-Najasyi juga adalah masuk Islam, tapi keislaman dia tertutup sebab takut rakyat memberontak. Dan untuk solat ghaib buat kali pertama yang dilakukan oleh Rasulullah kepada dia lah solat ghaib pertama, iaitu An-Najasyi, Gubernur Mesir Mekaukis. Gubernur je lah Mekaukis ni, sebab Mesir dia ada raja dia yang kita panggil apa dia? Fir'aun lah kan. Baik, Mekaukis ni memerintah salah satu, otomatik mereka adalah Koptik kan, Koptik, Kristian Koptik, ataupun disebut Kristian Ortodok. Di Mesir masih ada lagi Gereja Kiamah Kubra, dipanggil Gereja Kiamat Besar. Sejarah Gereja Kiamat Besar ni banyak saya ambil, saya nak abang pun malu, tapi saya boleh sebutlah antara dua pedri yang bukan agak besar sederhana adalah dua guru saya di Mesir. Sebab saya mengambil kesempatan setiap Ahad untuk mempelajari tafsir Injil dan tafsir Bible daripada mereka. Salah seorang ialah Baba Betrik. Baba tu kira tahap macam baba kita lah, Betrik. Jadi kita menerima. Maksudnya bukan apa, kita belajar tu untuk memahami dari lisan mereka sendiri. Kadang-kadang skeptik kita jadi salah. Sebab contoh, mereka baca tafsir kita, baca dalam keadaan bersendirian untuk cari hujah, menolak kan. Ni Quran, dia cari tafsir, dia baca sendiri, dia faham sendiri. Jadi banyak ini berlaku kesilapfahaman. Begitu juga maybe kemungkinan besar kita baca Bible, kita baca tafsir Bible sendiri, kita jadi silap faham. Jadi untuk bagi kepahaman sebenar, kita kena tanya orang dia, ni cerita ni pasal apa sebenar dia? Siapa individu ni? Apa tafsir dia? Apa huraian dia? Baru kita jelas. Kadang-kadang sebab sembrono ni mungkin boleh berlaku kesilapan, tu kita tak nafi dalam proses pembelajaran. Baik, kembali pula kepada Mekaukis tadi. Walaupun Mekaukis tu menolak, tapi dia tetap mengirimkan banyak hadiah kepada Rasulullah. Antara hadiah yang utama ialah dua orang jariah, Maryah Al-Kiptiyah. Sebab tu Maryah Al-Kiptiyah, sebab Mesir ni Koptik tadi, Kipti. Dan seorang lagi adik dia, Sirin. Jadi Rasulullah menerimanya. Dan juga dihadiahkan kepada Rasulullah 12 helai kain yang diperbuat daripada sutra. Dan ada juga bau-bauan, wangi-wangian daripada kota Nabha, satu kota yang popular, wangi-wangian di Mesir. Dan juga ada seekor kuda yang cantik. Kuda ni diberi nama Maimun. Sorry lah kalau ada orang nama Maimun, tak ada kena-mengena dengan ni. Kuda tu nama Maimun. Kemudian diberi seekor kaldai yang diberi nama Ya'fur. Ada pula Bighal, diberi nama Duldul. Nama-nama Rasulullah pun kalau dia dapat kuda ke unta ke, memang dia bagi nama. Rasulullah ni semua ada nama. Kemah dia ada nama, perisai dia ada nama, pedang dia ada nama.